Terima kasih Syafiq. Di hadapan anda sekarang, di kaca TV anda sekarang adalah koleksi pokok hiasan dalaman untuk dalaman rumah lah. Nama pokoknya adalah Victonia. Tapi saya baru tahu Victonia itu banyak jenisnya. Kalau saya tak tahu nak panggil apa lah. Dia ada warna pink, ada hijau. Kita memang tak mahir ni. Yang saya tahu pula bunga ros saja. Yang saya tahu, saya masuk hutan, saya tengok pokok. Itu. Dan juga sesumpah. Cuma pengalaman saya bila beli pokok ni letak dalam rumah, ya Allah, asyik mati je. Adakah itu tangan panas? Tangan panas, so cakap. Nanti tetamu kita akan menjawab persoalan ini bersama dengan pengusaha Victonia. Kita ada Norhani alias pengusaha tanaman Victonia dan juga menjadikan ia sebagai salah satu mata pencarian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Ini dalam banyak-banyak pokok, kenapa tertarik dengan Victonia, Puan Ani? Okey. Sebelum tu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SPM yang telah menjemput saya pagi ini. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Norhani binti Alias, berasal dari Negeri Sembilan dan sekarang menetap di Bandar Sarjana Putra, Selangor, dan mempunyai home nursery di rumah. Saya telah berkecimpung dalam dunia ini dalam 8 ke 10 tahun yang lepas. Okey, balik kepada Victonia. Victonia ni kalau boleh saya terangkan sedikit. Victonia ni adalah sejenis pokok eksotik yang boleh didapati, yang sebenarnya berasal daripada Amerika Selatan. Okey, dan nowadays memang dah boleh dapat di seluruh negara, termasuklah negara kita Malaysia. Okey. Mulanya saya berminat dengan Victonia ni adalah kerana sebagai hobi dan juga dijadikan landscape di dalam di garden saya, dan lama-kelamaan dengan keunikan warnanya dan juga pelbagai jenis ID-nya, saya ramai yang berminat dengan Victonia ini sendiri. Dan sekaligus saya berfikir why not saya cuba untuk menjual Victonia ini dan menjadikan sumber pendapatan juga. Kalau kita tengok dekat atas ni ada macam-macam warna, macam-macam bentuk. Boleh tak Puan terangkan pada kita ini namanya apa yang hujung tu cantiknya? Dia sebenarnya terlampau banyak ID, lebih 41 ataupun lebih ID. Ada yang jenis, ada yang separuh namanya seperti kalau boleh kita lihat, ini adalah White Forest Flame, the mix dengan White Star. Okey, dia berbeza-beza. Nampak macam sama. Nampak macam sama tapi tak sama ke ni? Tak sama. Tak sama. Memang lain. Macam Tapi inilah. ID-nya lain. Kalau pokok lidah buaya tu saya kenal pokok lidah buaya je. Tapi dia banyak jenis. Sama jenis juga dengan yang ni. Daunnya juga berbeza-beza. Ada jenis yang bulat, ada jenis yang lonjong, macam ni menegak, dan ini ada yang macam gerigi sedikit, macam itulah, dan pelbagai color. Yang paling menarik mata saya sangat suka yang ini. Yang mana? Sama. Dia unik sikit. Dia unik sedikit. Ini memang kalau dia membesar dia akan panjang ke bawah. Dia akan panjang ke bawah, tapi pertumbuhan dia memang sebab dia eksotik, dia sangat lambat untuk ni. Untuk naik. Okey. Kalau macam Ridwan tadi, dia kalau dia tanam apa pun. Baru saya tanya soalan tu. Macam mana ni? Victonia ni macam mana nak mati pokok dia? Penjagaan dia. Okey. Mungkin ada separuh orang just beli dan letak dan biarkan saja. Tapi sebenarnya setiap pokok tu berbeza. Okey, macam kita tumpukan kepada Victonia. Victonia adalah yang paling mudah sekali. Kerana 100% dia menggunakan bahan medium kokopit sahaja, ataupun boleh dicampurkan dengan sekam padi sedikit, dan Victonia itu sendiri. Dan kita penjagaannya siram 2 atau 3 kali seminggu sahaja. Bukan hari-hari. Terlebih air mungkin, ataupun terlebih panas. Suhu dia punya kelembapan dia. Okey, suhu untuk Victonia adalah room temperature. Boleh diletak di dalam rumah dan juga di luar rumah, tetapi bukan under direct sun. Maknanya bawah kaposh ke macam tu. Kalau di dapur boleh, tak ada masalah, asalkan ada sedikit pencahayaan. Ya, dan kalau kita lihat di belakang kita sekarang di skrin LED ini adalah percampuran banyak jenis. Cuba tengok pandang belakang. Jadi adakah setiap jenis itu penjagaannya sama, ataupun apabila digabungkan begini penjagaannya berbeza setiap pokoknya? Okey.
penjagaannya sama saja kerana ialah Fitonia. Jadi just kita mix and match dia dalam satu pot yang berbeza dan juga kita bergantung kepada kehendak customer juga. Jika customer inginkan okey yang ni mix dengan ni saya akan dekor begitulah. Oh, diubah. Ya. Ada orang bila dia tanam pokok macam ni daun ni, dia akan lap satu daun. Kalau Fitonia dia boleh lap ke? Sebab ada tu dia tak Ada boleh jenis sebab macam Monstera, okey kita akan lap satu daun sebab dia lebar kan, dan juga Fiddlefield ke. Tapi macam Fitonia ni tak perlulah. Banyak daun nak lap. Adakah dia akan mencacat ke urat dia? Sebab bila saya tengok ada orang cakap dia tak boleh nak lap, takut urat dia jadi tak cantik. Memang uratnya memang sangat halus sebenarnya. That's why kita tidak menggunakan medium tanah yang terlampau keras. Kita hanya menggunakan medium kokopit saja, iaitu serbuk habuk kelapa tu. Itu saja, dan pot ini dan juga Fitonia itu sendiri. Jadi tak perlu ni. Jadi baja tak perlu semua. Setakat ni mengikut kajian saya lah. Tapi tak tahu orang lain. Saya tidak menggunakan apa-apa baja untuk Fitonia. Kerana dia tak nak baja. Dia kalau baja mungkin akan boleh merosakkan urat dia. Itu yang saya praktis lah. Sebab dia hanya perlukan pencahayaan yang cukup dan juga air yang cukup. Nanti bila dia dah membesar, perlukah kita tukar semula ataupun bagaimana? Proses tu 2-3 bulan sekali ke? Menggemburkan tanah ke macam mana ke? Biasanya Fitonia ni kita bubur dalam pot lah. Kalau berminat dengan macam ni sahaja, then just biarkan macam tu dan dia akan grow well lah. Kalau nak lagi grow well, kita akan tukar ke pot yang lebih besar macam di bawah tu. Dia akan lebih membesar lah nanti. Oh, ada kat bawah ni? Ada. Saya tak nampak. Kat bawah ni. Kita angkat satu, letak kat atas. Tolong Cantik pula yang dekat bawah ni. Kita nak bawa naik atas. Naik atas Benda lawa-lawa. Allahu Akbar. Wow. Kalau macam ni kan, kalau puan gubah, jadi macam mana ni? Kalau macam ni, kita ceramic pot. Lepas tu kita gubah, mix and match kan apa yang mengikut customer nak. And then kita letak batu sebagai hiasan di atas. Itu sajalah. Siram dia pakai sembur air tu pakai sembur air tu. Pakai sembur air. Kalau pakai pipe tu takut nanti rosak dia punya urat. Terlalu banyak air pun akan boleh mati. Masalah ataupun penyakit yang selalu terjadi pada Fitonia apa tu? Setakat ni tak ada penyakit, cuma kalau terlebih air. Terlebih air dia punya urat akan mati dan juga daun dia akan kering lah, mati. Dia akan mati juga. Sehingga 8 hingga 10 tahun Puan Hani berkecimpung dalam perniagaan untuk menjual Fitonia ini. Bagaimana sambutannya dan juga sekarang pula bagaimana? Tahun lepas kan trendnya lidah buaya. Macam mana dengan permintaan Fitonia? Alhamdulillah. Lagi-lagi musim PKP ni, orang semua duduk di rumah. Memulakan dengan hobi baru. Jadi Fitonia ni adalah pilihan mereka-mereka yang ingin nak start dengan new hobi macam tu. Macam mana tadi soalan saya? Sekarang permintaannya macam mana daripada 8 tahunnya? Perkembangan orang dah kenal ke macam mana ke? Alhamdulillah sangat. Saya sangat berbangga dengan diri sendirilah sebenarnya setelah lama bertungkus lumus menjayakan saya punya home nursery sendiri. Akhirnya alhamdulillah berjayalah setakat hari ini. Di nursery Puan Hani itu memang terdapat pilihan pasu semua sekali lah. Daripada tanah, bahan-bahan medium untuk penanaman, pasu, jenis-jenis pokok. Dan cara-cara kalau macam mereka nak report pokok, mereka datang ke rumah bawa pot dan saya akan buat. Report. Okey, kita ada servis tu lah. Satu perkara yang selalunya orang akan fikir, terutamanya kepada pemilik haiwan. Adakah pokok itu selamat untuk binatang? Kalau saya kucing lah. Adakah selamat untuk kucing? Biasalah kucing ni kalau digigit-gigit. Ada kucing kucing jiran. Kucing jiran. Takut digigit toksik pula. Bagaimana dengan ini? Okey.
Saya ada 7 ekor kucing di rumah. Siang hari memang kita lepaskan dia di laman tu. Setakat ni tak ada apa-apa masalah lah kepada kucing ataupun dia tak kacau juga. Tapi dia jenis yang Fitonia ni jenis yang tengok sangat dia tak ada masalah. Dia tak ada perasaan. That's why saya cakap dia adalah sangat mudah. Fitonia ni sangat mudah. Penjagaannya sangat mudah, tak cerewet macam separuh dah rosak kan. Macam dia sangat-sangat mudah. Begitu saja. Jadi dia non toksik lah lepas tu kepada yang ada pelihara kucing sesuai lah untuk macam ni kan. Dan harganya memang mengikut saiz dan juga jenis ke ataupun bagaimana? Tidak, mengikut saiz. Mengikut saiz. Jadi kalau pasu besar? Kalau macam pasu besar yang mengikut permintaan customer, kita dekorasi dan ada certain dia punya. Ada servis penghantaran ke macam contohnya macam buat surprise birthday party ke apa? Birthday party tu saya tak cukup tangan sebenarnya buat. Sebab saya seorang buat ni dengan bantuan suami dan juga anak-anak di rumah lah. Small business, memang family lah. Family business. Memang saya treat anak untuk family business. Lepas tu saya buat penjualan secara offline dan juga online di rumah, di kawasan perumahan saya. Saya ambil order dan juga saya pergi delivery sendiri. Kalau sebelah malam suami saya akan delivery sebab siang dia bekerja. Jadi kita inilah kerjasama sikit. Lepas tu dan kita ada juga buat secara online melalui pos. Sabah, Sarawak, sebenarnya Malaysia semua. Boleh pos? Ya, boleh. Apa pun yang untuk birthday tadi tak ada orang buat. Jadi peluang kepada anda boleh. di luar sana untuk menceburi bidang Puan ni. ni memberi restu. Cuma jangan patternkan lah Fitonia tu. Saya satu soalan. Bekalan tu memang sentiasa cukup ke? Macam dia beranak pecah-pecahkan atau bagaimana? Ya, dia boleh dalam satu memang beranak membiak sebenarnya. Dia tidak beranak. Kampung sangat kerinduan ni. Ya Allah itu. Bahasa sana orang faham. Betul. Dia senang saja, terlampau mudah. Alhamdulillah setakat ni tak tahulah tangan saya hijau ke tangan saya sejuk ke, tapi setakat ni bila kita nak membiakkan tu hanya keluarkan dan pecahkan saja dengan perlahan lah sebab urat dia sangat-sangat halus dan transfer saja ke pot yang lain. Sangat mudah. Baik, okey. Di waktu-waktu PKP ni membiak dan beranak adalah satu perkataan yang sama sebenarnya. yang penting dia beranak pinak. Mungkin Puan boleh berikan kata-kata nasihat mungkin siapa yang baru nak menceburi bidang ni, nasihat sedikit pada mereka. Okey, di musim-musim PKP ni ramai sebenarnya yang terjejas dengan pandemik COVID-19 dan saya sarankan kepada mereka yang bekerja dari rumah dan juga yang telah diberhentikan kerja, why not kita cuba something new seperti Fitonia ini bersama-sama dengan ahli keluarga kan, banyak masa terluang bersama-sama gardening, cuba sesuatu yang baru, dapat juga menghilangkan stres dengan yang colourful Fitonia ini dan sambil tu sebenarnya boleh juga menjana pendapatan di situ. Okay. Bagi mereka yang berminat nak tahu info ataupun sebagainya, bolehlah menghubungi saya di talian 017 285 017 285 1195 ataupun laman sosial saya Instagram Honey Garden. Honey Garden. Saya Baik. cop yang ni. Jadi untuk yang belum ada beranak pinak seperti ni, belum ada anak-anak kan, bolehlah beranak pinakkan pokok-pokok ni. Cuba hobi baru saya nak cuba sekali lagi dengan tim Puan Hani, sebab ada tangan saya panas, memang skill saya yang memang out of ni lah. Sekarang dalam rumah saya semua pokok plastik sebab saya dah sangat kecewa dengan pokok hidup. Benda mati. Tak apa, cuba kali ini pula cuba. Terima kasih banyak-banyak Puan Hani. InsyaAllah semoga perniagaan Fitonia ini berkembang dengan maju dan juga mungkin dengan slot ini boleh membuka mata penonton Sarawak Pagi Malaysia, membuka perniagaan baru, birthday party, surprise party dan sebagainya menggunakan Fitonia. Terima kasih Puan Nurhani Alias kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga sedikit tips bagaimana nak menjaga Fitonia ni. Dia sangat tak renyah macam ni pun dia Dah rosak nanti. Tak ada masalah. Tak rosak dia macam saya tak renyah. Kita berehat seketika.